Andi terus tarik tangan TJ dan berlari ke arah lori. Dari jauh mereka tengok Abu. Tapi Abu tak seberani tadi. Kalau tadi nampak senang je dia berdepan dengan harimau Sumatera tu, tapi kali ni 2-3 kali Abu jatuh bila ular hitam tu angkat kepalanya. Abu dongakkan kepala renung ke arah kepala ular. Mereka macam tengah bercakap sesuatu. Beberapa saat kemudian, A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, semua kembali lagi bersama saya Syarul. Terima kasih sebab klik video ni. Semoga yang menonton video ni ditambahkan rezeki dan dipermudahkan urusan dunia dan akhirat. Hari ni saya akan sambung cerita bercakap dengan jin siri 184, 185 dan 186. Yang mana terlepas siri-siri sebelum ni, saya akan letakkan link playlist kat bawah. Silalah subscribe dan komen dalam video ni pada yang nak join grup Telegram saya. Saya ada letakkan link dekat bawah juga. Macam biasa, sebelum saya mula, jom kita baca selawat dulu. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Tanpa buang masa lagi, jom let's jump to Rabak Seram. Tanpa fikir panjang, TJ terus bakar dan hidupkan bara api dalam dupa. Butir-butir kemenyan TJ campakkan dalam dupa tu. Asap nipis mula menyebar bersama bau yang kurang menyenangkan. Dalam kepulan asap tu, TJ nampak pintu sebelah kanan dan kiri bergerak dengan kuat memukul dinding. Rumah terus bergegar. Semua barang yang bergantung jatuh ke lantai. Andi bergolek ke arah pintu ruang dapur dan berhenti dekat bendul. Yang peliknya, Andi tak terjaga dari tidur. Kemudian TJ cuba berdiri tapi tak boleh dan mula terasa rumah macam berpusing. Pandangan jadi berpindah-pindah. TJ cuba menjerit tapi suaranya tak keluar. TJ betul-betul dah takut dan rasa cemas. Andi masih terbujur macam mayat lagi. TJ cuba kejut Andi. Andi, bangun. Bunyi suara je tapi mata terpejam. Tiba-tiba TJ terdengar suara orang bercakap dalam bahasa yang tak difahami. Tak tahu datang dari mana. Tak lama kemudian suara tu hilang macam tu je. TJ terus baca surah-surah yang dia ingat untuk tenangkan hati. Makin TJ baca, makin banyak pula benda pelik yang berlari atas lantai. Ya Allah, berikanlah aku kekuatan. Tiba-tiba Andi terus bangun, berjalan ke setiap sudut ruang rumah dengan mata tertutup. Lepas tu dia bersilat dan menari. Lintang pukang TJ baca ayat Quran. 10 minit kemudian, bom! Andi jatuh ke lantai, bergolek sampai ke tepi dinding. Yang peliknya, dia tak terjaga pun. Mata masih tertutup rapat. Bertambah lena dia tidur sambil berdengkur. TJ tengok ke arah dupa yang baranya tengah marak. Tiba-tiba, bara dalam dupa tu terus menyala. Apinya menjulang ke langit rumah. Beberapa ekor cicak yang terkena bahang panas tu jatuh ke lantai. Belum sempat TJ nak padam, api yang menjulang tadi terus mengecil dan akhirnya padam. Tapi ketul-ketul bara dalam dupa terus menyala, keluarkan bunga api berterbangan berlega-lega dalam ruang rumah tu. Semua kejadian aneh tu terjadi lebih kurang setengah jam. TJ cuba kejut Andi sekali lagi. Andi tak bangun juga. Ada suara dari arah belakang. Cepat-cepat TJ toleh, tapi tak ada sesiapa kecuali asap kemenyan. Badan mula menggigil. 5-6 kali TJ tersengguk-sengguk, tahan rasa mengantuk. Antara sedar dan tak sedar rasa nak tertidur tu, TJ dapat rasa ada seekor binatang datang dekat dia. Dalam sama-sama, TJ nampak seekor naga yang selalu dimainkan kaum Cina masa perayaan tahun baru tu. Matanya memancarkan cahaya merah, biru dan warna kuning keemasan. Tanpa fikir panjang, TJ terus berdiri depan naga tu. Disebabkan atas kepala naga tu ada emas, belian dan geliganya, TJ teringin nak miliki barang-barang berharga tu. Boleh aku minta emas belian tu?
kata TJ. Serta merta naga tu mendengus kemarahan dan hembuskan nafasnya pada TJ. TJ terus melayang dan terdampar ke dinding. Seluruh badan terasa panas. TJ ketakutan dan berlari ke setiap sudut rumah. Naga tu terus kejar TJ sambil mulutnya keluarkan berbola api ke arah TJ. Seluruh badan jadi lemah. Akhirnya TJ terjaga. Dada berdebar dan tercungap-cungap sampai berpeluh satu badan. Kenapa Tama? Muka kamu pucat, badan kamu peluh, tanya Andi. TJ tak jawab pertanyaan Andi tu. Kamu bakar kumian Tama? Ya, patutlah satu ruang tamu bawa kumian. Kamu sengaja cari penyakit Tama? Aku tak sengaja Andi. Tak sengaja atau memang sengaja nak cari sesuatu. Lepas tu Andi suruh TJ pergi mandi. Waktu subuh dah masuk. Sebelum masuk bilik air, buka semua tingkap. Biar bau asap kemenyan tu hilang, kata Andi. Lepas solat subuh, sarapan dah tersedia. Mia berdiri dekat muka pintu dan bersuara. Bila keluar nanti, pintu jangan dikunci. Kalau kunci, susah pula Kak Su nak cuci rumah. Ada bekal untuk kamu berdua. Mia bekalkan nasi lemak sambal tumis ikan bilis untuk perjalanan mereka berdua nanti. Mia, kata Andi bila nampak Mia melangkah keluar. Mungkin dia sedih, tak sampai hati nak bercakap dan tengok muka kamu Andi, kata TJ. Masa mereka berdua berada dekat tepi jalan tunggu kenderaan untuk ke Sungai Penuh, Haji Simpul datang jumpa mereka. Apa yang kamu buat malam tadi Tama? Tanya Haji Simpul. TJ pun cerita apa yang dia alami malam tadi. Selesai bercerita, Haji Simpul dan Andi gelengkan kepala. Kata Haji Simpul, perbuatan TJ tu boleh bahayakan diri dia sendiri. Lain kali jangan buat macam tu lagi, kata Haji Simpul. Tak lama kemudian, sebuah lori kecil datang dari arah depan. Haji Simpul segera ke tengah jalan dan tahan lori kecil yang syarat dengan sayur-sayuran tu. Ada apa hal ayah cik? Pemandu lori tu matikan enjinnya. Haji Simpul jumpa pemandu lori tu dan bercakap macam berbisik. Lepas tu Haji Simpul datang dekat TJ dan Andi. Kata Haji Simpul, pemandu lori tu anak saudara dia. Dia setuju nak bawa mereka berdua ni ke Sungai Penuh. Haji Simpul terus ambil beg pakaian mereka berdua pergi ke belakang lori. TJ dan Andi pun terus meluru ke bahagian belakang lori, panjat lori dan duduk di celah bakul sayur. Tama, Andi bukan dekat belakang, duduk depan dekat reba, kata Haji Simpul. Mereka segera turun dari belakang lori dan melangkah menuju ke bahagian depan. Lepas tu Haji Simpul perkenalkan TJ dan Andi pada pemandu lori tu. Nama saya Abu Zaharin, panggil saya Abu sudahlah, kata pemandu lori tu. Lepas ucapkan selamat jalan pada Haji Simpul, mereka pun mulakan perjalanan. Dah 20 minit perjalanan, mereka bertiga tak bercakap sepatah pun, masing-masing dengan hal sendiri. Abu dengan tenang bawa lori. Ada kalanya lori terpaksa berhenti untuk bagi laluan pada sekumpulan beruk besar seberang jalan. Ketika nak masuk satu selego tajam, Abu brek secara mengejut. Muncul 3 ekor gajah dari rimbunan pokok sebelah kiri. Muka TJ dan Andi jadi pucat. Abu tetap tenang dan biarkan 3 ekor gajah tu seberang jalan. Kata Abu, perkara macam ni biasa bagi dia. Binatang masih terpelihara lagi di hutan kerinci ni. Kali ni perjalanan agak lancar. Mereka melintasi beberapa kawasan perkampungan kecil hingga sampai ke kawasan hutan tebal. Suasana sekitar terasa sepi. Tak ada kenderaan yang lalu kecuali lori yang mereka naik. Walaupun cahaya matahari bersinar di kawasan sekitar, jalan raya agak gelap dan berkabus tebal. Harimau, jerit Abu. Serta merta dia tekan brek. TJ dan Andi jatuh terperosok celah bangku. Lori berhenti dekat tengah jalan raya. Kemudian TJ dan Andi segera bangun. Mereka nampak seekor harimau Sumatera tengah berguling atas jalan raya tanpa pedulikan lori yang berhenti tak sampai 10 kaki darinya. Abu suruh mereka berdua bertenang. Harimau tu berdiri dan renung ke arah mereka sambil menguap. Kemudian ia duduk mencangkung lalu menjilat-jilat kuku di tapak kaki. Abu turun dari lori. Nak ke mana Abu? Biar aku suruh dia ke tepi. Bahaya Abu. Abu hanya tersenyum sambil mulutnya terkumat kamit baca sesuatu. Kemudian dia tarik nafas dalam-dalam dan hembuskan ke kiri dan ke kanan. Dengan tenang Abu melangkah ke arah harimau Sumatera yang tengah duduk mencangkung menanti kedatangannya. Dengan tenang Abu menepuk-nepuk kepala dan dipintal-pintalnya misai harimau tu. Dengan penuh mesra, harimau Sumatera tu jilat kiri dan kanan pipi Abu. Lepas tu Abu bisikkan sesuatu ke telinga harimau tu. Tak lama kemudian harimau tu mengaum lalu beredar. Abu kembali ke lori dengan senyuman. Aku harap perjalanan selanjutnya tak ada halangan, kata Abu. Mereka sambung perjalanan semula. Kata Abu, dah bertahun dia bawa lori sayur. Macam-macam perkara pelik dia jumpa. Dengan izin Allah, semuanya dapat diatasi. Dalam asyik bercerita tu, sekali lagi Abu tekan brek secara mengejut. Lori terbabas ke tepi jalan. Nasib baik tak masuk parit. Kenapa Abu? Tanya Andi. Kamu tengok,
ada apa dekat tengah jalan tu? TJ dan Andi terus perhati ke jalan raya dan nampak ada lingkaran ular hitam berkilat setinggi busut dekat situ. Kepalanya berada dekat bahagian atas terlentuk macam tengah tidur. Abu bawa lorinya yang terbabas tadi naik ke atas jalan semula. Langgar je Abu, kata TJ. Jangan. Abu tersenyum dan ajak mereka berdua turun dari lori. Mereka berjalan serentak ke arah ular hitam tu. Lebih kurang 5 langkah nak sampai dekat ular tu, TJ terdengar nafas ular tu cukup kuat. TJ terus pegang bahu kanan Andi. Kenapa Tamah? Tanya Andi. Aku dah baca doa Nabi Allah Sulaiman. Tiba-tiba bulu tengkuk aku meremang. Aku pun rasa juga lebih baik kita balik ke lori. Aku yakin apa yang ada depan kita ni bukannya ular tapi jin. Andi terus tarik tangan TJ dan berlari ke arah lori. Dari jauh mereka tengok Abu, tapi Abu tak seberani tadi. Kalau tadi nampak senang je dia berdepan dengan harimau Sumatera tu, tapi kali ni 2-3 kali Abu jatuh bila ular hitam tu angkat kepalanya. Abu dongakkan kepala renung ke arah kepala ular. Mereka macam tengah bercakap sesuatu. Beberapa saat kemudian Abu membelakangi lingkaran ular hitam dan ketika itu kedengaran bunyi ledakan yang amat kuat. Boom! Tempat ular hitam berlengkar tu dipenuhi kepulan asap tebal. Ular hitam tu terus gaib. Abu tertiarap di permukaan jalan raya. TJ nak keluar tapi Andi tak bagi. Kejap lagi dia bangun. Abu masih terbaring di jalan raya. Tak lama kemudian Abu bangun dan berlari ke arah lori. Kata Abu, apa yang mereka tengok tadi bukannya ular sebenar tapi jin nakal yang nak kacau mereka. Kalau tak pandai atasinya, boleh susah dibuatnya. Mungkin menderita sakit seumur hidup atau terpedaya dengan kemahuannya. Jin nakal tu sengaja buat kita marah. Bila kita bertindak, panjanglah ceritanya. Selalunya kita yang rugi. Dalam hal macam ni, kita kena sabar, tenang dan pasrah pada Allah. Enjin lori dihidupkan. Mereka sambung semula perjalanan. Sambil memandu, Abu terus bercerita. Katanya, jin adalah makhluk Allah yang paling ramai di dunia. Tak dapat dibayangkan jumlahnya. Boleh dikatakan tak ada tempat di dunia ni yang tak dihuni oleh jin. Di daratan, lautan dan udara. Jin juga ada pelbagai. Ada rumpun bangsa yang berbeza-beza. Dunia jin macam dunia manusia juga. Setiap bangsa jin ada kerajaan dan pegawai takbir. Antara bangsa jin ada pemusuhan antara mereka. Agamanya macam manusia juga. Ada yang Muslim, Kristian, Hindu, Buddha, penyembah berhala, malah ada yang berfahaman komunis. Lepas tu Abu tanya, ada apa-apa jadi tak masa mereka berdua dekat rumah batu lama tu? TJ dengan Andi cakap tak ada apa-apa yang pelik jadi. Tapi Abu macam tak percaya. Masih nak berahsia dengan aku, kata Abu. Serentak dia tekan brek mengejut. Kalau kamu berdua masih nak berahsia, tak apa. Kalau aku kata rumah batu lama dan kawasan ladang tu dikawal jin, kamu berdua setuju pendapat aku ni? Setuju. Maksudnya kamu berdua dah nampak sesuatu yang aneh di rumah batu tu? Mereka berdua tak dapat nak berdalih lagi. Terpaksa ceritakan apa yang mereka alami masa menginap dekat rumah batu lama tu. Kamu setuju kalau aku katakan semua ni terjadi akibat dari perbuatan nenek moyang Mia yang bersahabat dengan jin? Boleh jadi Abu. Kemudian Andi alih topik perbualan dari hal rumah batu lama tu pada kisah peribadi Abu. Kata Abu, dia dapat pendidikan awal di tempat kelahirannya, Lubuk Pinang. Kemudian dihantar belajar ilmu agama di Padang Panjang. Lepas tu merantau ke Singapura, belajar di Al-Junaid. Kemudian merantau dan menetap di Mekah selama berbelas tahun untuk dalami ilmu agama. Lepas 2 tahun Indonesia merdeka, dia pulang ke Lubuk Pinang, jalankan perniagaan kecil-kecilan dan mengajar kanak-kanak mengaji Quran dan ilmu agama secara sukarela. Lori terus meluncur di jalan raya, sekejap laju, sekejap perlahan, melepasi beberapa kawasan kampung, bukit bukau dan kawasan sawah yang luas. Akhirnya, lori berhenti di lorong sempit dekat kawasan pasar. TJ dan Andi segera turun dari lori. Terima kasih Abu. Sama-sama. Sebenarnya kamu berdua ni nak ke mana? Ke Danau Kerinci? Tak jauh dari sini, lebih kurang 16 km je. Biar aku hantar kamu ke sana. Tapi aku kena punggah sayur-sayur ni dulu. Sanggup menunggu? Kami sanggup. Selesai Abu punggah sayur, dia suruh TJ dengan Andi naik lori. Perlahan-lahan lori keluar dari kawasan pasar Sungai Penuh tu menuju ke muara jalan yang besar dan luas. Tanpa diminta, Abu bercerita, Sungai Penuh jadi ibu kota Kabupaten Kerinci sejak tahun 1958. Kemungkinan besar nama Kerinci berasal dari kata kering cair yang bermula dari sebuah danau. Disebabkan proses alam, dasar danau terangkat naik jadi dataran tinggi. Tanah kering di sebelah utara dinamakan Gunung Kerinci, sedangkan yang berair di
bahagian selatan jadi Danau Kerinci. Sekarang mereka dah mula masuk ke kawasan perkampungan berdekatan Danau Kerinci. Kata Abu, kawasan kampung berdekatan ni luas dan ada macam-macam nama. Kamu nak turun kampung mana? Tanya Abu. Perkara nak turun mana kena tanya Atama, jawab Andi. Kata TJ, sebenarnya dia dah tersilap. Janji dengan Datuk dia nak jumpa dekat kedai kopi saat mata sebelah. Kedainya depan kedai kain, sebelah kiri jalan besar dekat pasar tadi. Tiba-tiba muncul sebuah motosikal Triumph 500cc dekat sebelah kanan, lalu potong lori Abu. Itu Haji Moden, kamu tengok ekor sebanyak berkibar-kibar macam bendera, kata Abu. TJ rasa macam kenal je penunggang motosikal tu. Kalau tadi penunggang tu pecut laju, sekarang diperlahankan motosikalnya dan bagi isyarat tangan suruh lori ke tepi dan berhenti. Hati TJ mula berdebar. Andi nampak resah. Abu tetap tenang. Lori diperlahankan. Kamu berdua kenal penunggang motosikal tu? Tak kenal. Kamu Tamah? Rasa-rasa kenal. Tapi ini bukan main rasa-rasa. Kalau kita bertiga tak kenal dia, kenapa dia suruh berhenti? Kita tak buat salah. Lagipun dia bukan polis nak tahan orang. Bila Abu berhentikan lori dekat tepi jalan, penunggang motosikal terus melajak ke depan dan berhenti dalam jarak lebih 100 kaki. Abu ajak TJ dan Andi turun. Mereka berdiri sederet depan lori sambil kemaskan kedudukan kaki masing-masing sebagai langkah berjaga-jaga. Entah kenapa hati TJ kuat mengatakan lelaki tersebut ialah Haji Basilam atau Tok Haji, sebab nampak dari bentuk badan dan cara dia berjalan. Wajahnya tak nampak jelas sebab ditutup dengan kain hitam kecuali bahagian mata dan dahi. Orang tu terus melangkah penuh semangat di bawah sinar matahari yang kian menyengat. Alright, sampai sini dulu sambungan siri Bercakap dengan Jin. Kita berjumpa di siri akan datang. Saya Sorok. Assalamualaikum. Adios.